Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cik Sami cek suara dia tak? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Syekh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam babul mashi 'alal khuffain, sapu di atas dua khuf. Katanya mana ya? Wal jurmuq situ. والجرموق هو خف فوق خف فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا فله مسح الأعلى وإن كان قويا أو القوي الأسفل لم يكفي مسح الأعلى فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط أو أطلق la in qasada al-a'la faqat. Katanya wal jurmuq huwa khuffun fawqa khuff. Jurmuq ni adalah khuf di atas khuf. Maksudnya seorang tu pakai khuf, lepas tu dia pakai suatu benda yang lain di atas khuf. Jadi dia pakai dua lapis. Tu maksud dia. Jurmuq ni adalah khuf di atas khuf. Dia pakai ada khuf, lepas tu dia pakai pula selapis lagi. Jadi sekarang ni pada asalnya bila dia pakai selapis, dia sapu atas tu lah. Tiba-tiba dia pakai selapis lagi. Maka ulama bincang, sebenarnya tepak sapu tu lapis yang pertama ke lapis yang kedua? Tepak sapu tu lapis yang pertama ke lapis yang kedua? Baik. Mazhab Imam Syafi'i, ni pandangan mazhab Imam Syafi'i. Lapis yang tempat sapu adalah lapis yang pertama, bukan lapis yang kedua. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Kalau kedua-dua tu boleh disapu. Maksudnya kalau kita pakai hak bawah saja boleh sapu sebab memang kukuh, cukup syarat dia. Pakai hak atas saja boleh kita sapu sebab cukup syarat dia, kukuh apa semua sekali. Ada syarat-syarat hak dia kita bincang sebelum daripada ni. Tiba-tiba dia pakai dua sekaligus. Maka mana kau tepak sapu atas ke bawah? Mesti salah satu. Mazhab Imam Syafi'i kata hak yang bawah tu tepak sapu. Jadi bermakna kalau disapu atas saja maka ada perbincangan ni. Nanti kita tengok lagu mana hak yang ni nak kabur. Wal jurmuq huwa khuffun fawqa khuff. Khuff di atas khuff. Hukum dia lagu mana? Fa in kana al-a'la qawiyan wal asfalu mukhraqa falahu mashul a'la. Maka jika adalah yang atas saat ni tu, yang atas qawiyan kuat, kukuh, manakala hak yang bawah pula carik, koyak. Dia apabila carik, koyak, maka tidak boleh untuk disapu di atas khuf tersebut. Kerana di antara syaratnya mesti tidak ada koyak, hak yang boleh nampak kaki pada khuf. Tiba-tiba khuf hak bawah koyak, carik. Yang mana carik tak ada tampalang, tak ikat benda, carik. Jadi bermakna hak bawah boleh tak sapu? Tak boleh. Apabila hak bawah tak boleh sapu, maka hak yang boleh sapu adalah hak yang atas. Maka katanya falahu. Maka baginya. Dia lam dengan makna harus. Dia dalam kitab fiqh ada banyak lam dengan makna harus. Lam lil jawaz nama dia. Ala lil wujub. Lam lil jawaz. Falahu ay fayajuzu lahu. Maka harus baginya. Mashul a'la. Sapu hak yang atas. Harus baginya sapu yang atas. Dah kalau kata lam ni lam lil jawaz, harus sapu atas, jadi bermakna boleh juga sapu bawah, bukan? Bawah tak boleh. Sebab benda bawah tak boleh.
Sebab bawah koyak. Bawah tidak layak untuk disapu. Maksud harus sapu atas ni, harus kerana kita boleh pilih di antara sapu dengan basuh kaki. Sudut tu. Maka harus baginya sapu hak yang atas. Baik. Katanya, wa in kana qawiyain, dan jika adalah kedua-duanya. Kedua-duanya khuf hak yang bawah dengan khuf hak yang atas. Qawiyain, kuat kedua-dua. Hak yang bawah boleh sapu, hak atas boleh sapu. Hak tadi, hak bawah cari, hak bawah tidak layak untuk disapu. Ada apalah boleh sapu hak atas. Kalau kedua-dua kuat, hak bawah boleh sapu, hak atas boleh sapu. Kalau kita pakai salah satu. Satu masalah. Awil qawiyyu al-asfal. Awil qawiyyu al-asfal. Huruf ataf al-qawiyyu kita ataf pada isim kana. Al-asfala ataf pada khabar kana. Takdir kalang au kana al-qawiyyu al-asfala. Boleh faham tak? Au kana al-qawiyyu al-asfala. Ataupun yang kuat itu adalah yang di atas, yang di bawah sahaja. Maksudnya hak atas tak kuat. Hak atas tak kukuh, hak atas nipis. Hak bawah je hak yang kuat. Hak yang kukuh, hak yang layak untuk sapu bawah saja. Hak atas tak layak. Kalau kita pakai hak atas saja memang dia sapu dah tak cukup syarat. Okay, boleh faham? Dia kena letakkan ni. Au al-qawiyyul asfal. Hak yang kuat adalah hak yang di bawah sahaja. Kita tak makna sahaja itu sebab dia. Sebab al-qawi isim ma'rifah. Al-asfal isim ma'rifah. Dia dalam kaedah menyebut disebut ma'rifatu tarafain tufidul hasrah. Ma'rifah dua tepi. Mubtada khabar. Isim kana khabar kana ma'rifah, maka dia memberi faedah hasar, bataskan, sakat. Maksud dia hak yang bawah saja hak yang kuat, hak yang kukuh. Manakala hak yang atas tidak kukuh. Maksudnya yang atas tidak layak untuk disapu kalau kita pakai dia saja. Okey. Dua permasalahan ini, jawab bagi in, dua permasalahan ini lam yakfi, tidak memada. Mashul a'la, sapu hak yang atas. Sapu atas tidak memada. Okey. Dah kalau sekiranya kita sapu atas juga, dia ada berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, air saat itu tidak meresap sampai ke bawah. Boleh? Kemungkinan yang pertama, tidak meresap. Hak tu jelas, tidak memada. Kalau tidak meresap sampai ke bawah. Kalau meresap, ada perincian dia. Okey, katanya fa'in wasalal balalu. Jika sampai oleh lembab, basah saat itu, minhu daripada hak yang atas, ilal asfal kepada hak yang bawah. Kita sapu dah hak atas nipis je. Jadi kita sapu tu sampai bawah air. Kata dia kafa memadai. Hukum dia memadai. Kafa ay kafa al-mas'u ataupun kafa dzalikal mas'u, memadai sapu tersebut. Sawa'un qasada mashahuma awil asfala faqat aw atlaqah. Sama sahaja. Hukum dia memada ni sama sahaja. Qasada, qasak. Qasak ni maksudnya dalam hati dia. Mashahuma, nak sapu kedua-duanya. Awil asfala faqat, ataupun nak sapu hak bawah sahaja. Aw atlaq, ataupun itlaq. Itlaq ni maksudnya tidak qasak nak sapu atas, tak qasak nak sapu bawah. Okey, tiga permasalahan ni qasak sapu kedua-dua, ataupun qasak sapu bawah saja, tidak sapu atas, ataupun tak ada qasak nak sapu bawah, sapu atas, tapi dia sapu. Tiga masalah ni hukum dia adalah memada. La in qasada al-a'la faqat. Tidak, maksud adalah tidak memadai sapu tersebut jika qasak akan hak yang atas saja. Tengok sekarang ni kan kita ada dua masalah hak yang kita bincang. Kita buat kesimpulan daripada apa yang dia nak khabar. Sekarang ni seorang tu dia pakai khuf dua lapis. Kalau hak yang bawah tu memang tak boleh nak sapu kerana tak cukup syarat. Hak yang atas boleh sapu, hak tu jelas. Kita pakai sapu atas je. Hak bawah tu seperti lapisan khuf sahaja. Hak yang atas hak sungguh je.
Okey, selesai. Satu. Yang kedua. Yang keduanya adalah hak bawah kukuh. Hak yang atas pun kukuh. Maka ulama bincang, manakah sebenarnya tempat sapu? Tempat sapu bawah bukan hak atas. Ulama bincang manakah tempat sapu. Supaya ni apabila kita tahu di mana tempat sapu, jadi bermakna kita kena sapu pada tempat dia. Kita tidak boleh sapu pada tempat yang lain. Jadi bermakna kalau bawah tempat sapu, tiba-tiba pergi letak pula atas, jadi bermakna kita telah menutupi suatu benda di atas tempat sapu. Sebagaimana tempat sapu ketika kita ambil wuduk di kepala adalah kepala. Tiba-tiba kita masa kita nak berwuduk saat itu, kita tutup kepala kita dengan suatu benda. Tiba-tiba kita nak sapu di atas penutup. Boleh ke tak? Tidak dibolehkan. Sebab tempat sapu adalah di kepala. Nampak kan? Sama juga dalam masalah khuf. Ulama bincang. Manakah tempat sapu? Kita nak cover mazhab lain. Kita ni cover, kita bincang menurut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada mazhab lain mengatakan kalau 2 lapis, 3 lapis pun sapu atas pun memadai. Memang ada. Bukan tak ada. Kita tak mau bincang mazhab lain. Kita nak bincang mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i mempunyai kaedah-kaedah yang tersendiri dalam mengeluarkan hukum ini. Begitu juga mazhab lain mempunyai kaedah tersendiri. Baik. Jadi sekarang ni 2 khuf. Kuat belaka. Maksudnya kuat ni, hak ni cukup syarat, hak ni cukup syarat untuk sapu. Dia pergi pakai dua-dua. Kau pakai hak ni ataupun hak ni gile, hak tu tak ada masalah. Ni pakai dua-dua. Maka ulama bincang manakah tempat sapu? Kalau kuat belaka, hak bawah tempat sapu. Kalau sapu bawah, selesai. Tiba-tiba disapu atas. Apakah hukum? Satu. Nanti kita akan, tadi kita cover dah, kita akan perincian sekali lagi. Okey. Yang keduanya adalah hak yang bawah kuat, hak yang atas tak kuat. Hak yang atas memang tidak layak untuk disapu, tidak cukup syarat. Okey, boleh faham? Tiba-tiba dia sapu hak atas saja. Hak bawah tak sapu. Maka apakah hukum? Kalau sekiranya air tidak meresap sampai ke bawah, tidak memada. Itu maksud dia kata lam yakfi mashul a'la, tidak memada. Hak tu tidak memada. Okey, satu. Maksudnya tak jadi sapu dia. Dah apabila tak jadi, wuduk dia masih lagi belum sempurna. Kalau dia sembahyang dengan menggunakan wuduk tersebut, maka sepertilah dia sembahyang tanpa membasuh kaki. Okey, selesai. Satu. Yang kedua, kalau sekiranya air tu sampai ke bawah, lembab air tu, oleh kerana dia banyak sikit sapu, sampai ke bawah. Kalau hak yang nipis tu, nampak jelas sampai ke bawah. Hak tebal tu, mungkin sampai ke bawah melalui jahitan, lubang jahitan. Baik, sampai ke bawah. Maka bila sampai ke bawah, kita kena tengok kepada kosak dia. Dia ada 4 kemungkinan kosak dia. Kosak yang pertama, tujuan dia memang nak sapu bawah. Dan dia tahu dah kalau aku sapu atas, memang air sampai bawah. Tujuan nak sapu bawah saja. Faham? Nak sapu bawah tapi malah pecah biar. Tujuan nak sapu bawah. Hak atas tu sampingan. Asalnya ada nak sapu bawah. Satu. Yang keduanya adalah dia nak sapu belaka dua-dua. Hak atas pun nak sapu, nak bawah pun nak basuh belaka. Nak kena belaka air. Okey, boleh faham? 2. Yang ketiganya, tak ada kosak nak sapu atas, tak ada kosak nak sapu bawah. Sampai masa sapu tu, dia ambil air, dia sapu je. Tujuan dia adalah nak mengangkat hadas daripada kaki melalui sapuan. Sekadar tu je. Dia tidak tentukan nak sapu kat mana-mana. Dalam hati dia. 3 ni, memadai. Sapu tersebut memadai. Sebab sampai ke hak bawah. Jelas? Selagi, hak yang tidak memadai, kalau dia kosak, nak sapu hak atas saja. Jadi nak sapu ni, sapu atas saja. Baik. Habis. Katanya wa yusannu mashu a'la al-khuffi wa yusannu mashu a'la al-khuffi wa asfalihi wa 'aqibihi khututan bila isti'abin wala takrarin. Dan disunatkan menyapu a'lal khuffi. Menyapu a'lal khuffi, bahagian atas khuf. Dan wa asfalihi, dan bahagian bawah khuf. Kita khuf ada bahagian atas. Bahagian atas ni bahagian atas. Bahagian bawah ni bawah. Sunat sapu bahagian atas, bahagian bawah. Wa aqibihi, dan bahagian tumit. Kan dalam hadis Rasul katakan wailul lil a'qab, celaka bagi tumit-tumit. A'qab jamak.
Dia bukan nak cerita sunat sapu atas, sunat sapu bawah, bukan. Dia nak cerita sunat sapu atas, khuf, bawah khuf, tumit, khututan, dengan garisan. Itu nak khabar situ, sunat garisan. Sebab sapu atas hukum ni wajib, bukan sunat sapu atas. Jadi kalau kita nak sapu, mesti kena sapu bahagian atas. Atas tu wajib, bawah tak wajib, bawah sunat. Baik. Jadi sunat sapu bahagian atas khuf secara garisan, dan bawah khuf, lepas tu tumit dia. Bila isti'abin, tanpa meratai, tanpa perlu meratai keseluruhan khuf. Sapu garisan gitu je. Kalau ni kaki kita, kita garis gitu je. Kalau bawah ambil daripada tumit, gitu je. Garis gitu je. Tu khutut. Bukan sapu, ambil air sapu habis yang kena. Bukan gitu. Tak sunat buat gitu. Sunat khutut tanpa isti'ab, meratai. Wala takrar, dan tidak mengulangi. Bukan ulang 2-3 kali. Cukup sekali je. Cara hak yang paling comel ni, cara hak yang paling comel. Fayada'u, maka meletaklah ia al-mutawaddi, orang yang berwudu, yadahul yusra, akan tangannya yang kiri. Dia letak tangan dia yang kiri tahta aqibih, di bawah tumitnya. Tangan kiri di bawah tumit. Wa yumnahu, dan tangan kanannya inda asabi'ihi, di sisi jari-jari dia. Jari tangan kanan tak atas jari. Tangan bawah tak tumit. Lepas tu wa yumirrul yumna ila saq wal yusra ila al asabi', dan melalukan akan tangan kanan hingga kepada betis. Tarik tangan kanan naik ke betis. Wal yusra ila al asabi', tangan kiri kepada jari. Nampak kan? Faham tak? Kena nampak Mezi? Cuba Mezi buat kali. Akak kaki. Gitu. Okey. Sekarang ni mana tangan kanan? Tangan kanan letak ujung. Tangan kiri tumit. Gitu. Sebab tangan kiri nak pergi atas depan. Gitu. Gitu lah. Nampak kan? Anda letakkan akak tak kaki tak atas ni. Okey, katakanlah ni kaki, ni jari, ni tumit. Jadi tangan kanan tak daripada hujung jari, tangan kiri ambil daripada tumit. Jadi kekok pula. Kalau ni tarik ke atas gitu, kalau ni tarik ke depan gitu. Fa ini qatasara ala mashi aqalli juz'in min zahiri a'lahu muhadiyan li mahallil fardi kafa. Maka jika iqtisar, membatas ia. Membatas ni maksudnya dia buat hak ni saja. Ala mashi aqalli juz'in min zahiri a'lahu. Menghak dia di atas menyapu sekurang-kurang juzuk. Sekurang-kurang satu juzuk daripada zahir. Zahir ni bahagian luar. Dia ada bahagian batin, dalam. Bahagian luar. A'lahu, bahagian atasnya. Atas khuf. Muhadhiyan, berbetulan li mahallil fardi, bagi tempat fardu. Memang kawasan tempat fardu dah. Bukan atas betinu. Atas betinu bukan kawasan fardu. Kata dia kafah, memadai. Maksudnya, apa hak yang dituntut adalah, hak yang diwajibkan adalah kadar yang dinamakan sapu. Apabila kata nama sapu, memadai. Tapi dengan syarat, sapu tersebut mesti kena bahagian luar. Jangan bahagian dalam. Jangan pergi sapu kobek kat dalam. Faham? Kita khuf. Okey. Mana? Kena buat tubik belakang. Khuf ni dia ada bahagian luar, bahagian dalam. Bahagian dalam ni hak yang setuh dengan kulit kita. Hak sutih dipanggil mimma yalil basyarah. Jadi kalau kita pergi sapu bahagian dalam gitu, tak jadi. Dia nak sapu bahagian zahir. Zahir kita ada hak yang a'la, ada hak yang asfal. Kita nak sapu bahagian dia a'la. Okey, kita ada zahir, a'la. Batin, a'la tak boleh. Batin mana batin? Hak dalam. Hak yang setuh dengan kulit dia. Ni zahir. Lepas tu kita ada a'la. Ni a'la. Hak bawah ni dipanggil benda asfal. Kena sapu pada zahir. A'la yang bertentangan dengan kawasan fardu. Boleh faham kan? Yang bertentangan dengan kawasan fardu. Kalau kasut duduk atas sampai ke betis, nak sapu kawasan ni saja boleh ke tak? Tak boleh. Okey. Asal kata nama sapu. Sikit pun tak apa. Yang penting nama sapu. Tapi mesti kena pada tempat dia. Tempat dia adalah kawasan atas.
Kawasan bawah tidak memada. Kalau sapu kawasan bawah saja tidak memada. Kerana Sayyidina Ali kata bagaimana? Sayyidina Ali kata dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis, kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Andai kata agama dengan pandangan, dengan logik. Agama kita ni adalah bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis menurut kefahaman ulama muktabar. Kalau sekiranya agama itu dengan ar-ra'yi, dengan pandangan, dengan logik, setiap seorang boleh memberi pandangan untuk agama, maka kata Sayyidina Ali, lakana asfal al-khuffi awla bil mashi min a'lahu. Nescaya adalah di bawah khuf lebih utama daripada sapu berbanding dengan atas. Sebab apa? Sebab tempat kotor bawah ke atas. Sebab apa tempat kotor bawah? Hak yang kita pijak bawah. Tapi waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha zahira khuffai. Tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi mesti sapu bahagian atas, tapi mesti kena kawasan hak yang fardu. Itu maksudnya fa in iqtasara ala mashi aqalli juz'in min zahiri a'lahu muhadhiyan lil mahallil fardi kafa memadai. Wa in iqtasara ala al-asfal, jika iqtisar membatas ia di atas hak yang bawah, disapu hak bawah sahaja. Awil aqib ataupun tumi. Awil harfi ataupun tepi. Disapu tepi, ini tepi khuf. Ni panggil al-harf, tepi ya. Awil batin ataupun bahagian dalam, mimma yalil basyarah, daripada apa hak yang hampir dengan kulit tau. Hak yang mengiring kulit, hak yang hampir dengan kulit tau. Hak bahagian dalam kita cerita tadi kan. Fala, jawab bagi in. Fala ay fala yakfi, maka tidak memada. Tidak memada hak tu. Jadi katanya wa mata zaharatir rijlu binaz'in aw bi kharqin wa huwa bi wudu'il mashi kafahu ghaslul qadamaini faqat. Manakala, bila mana zahir oleh kaki. Zahir oleh kaki mungkin binaz'in dengan sebab cabuk. Nampak dah kaki sebab cabuk dah khuf. Au bi kharqin ataupun dengan carik, koyok. Langgar batu. Bahan kaca. Belah khuf. Nampak kaki. Wa huwa bi wudu'il mashi, sedangkan dia seorang saat ni tu dengan wuduk sapu. Maksud dia masih lagi tidak berhadas, masih lagi ada wuduk, tapi wuduk tersebut kaki dia tidak basuh, hanya dia sapu. Maka kata ulama, kafahu memada akan dia ghaslul qadamain, basuh dua kaki faqat sahaja. Dia gini, sapu ni terbatal sapu apabila nampak kaki. Zahir kaki batal sapu. Okey, boleh faham? Apabila zahir kaki batal sapu. Mungkin zahir kaki kerana kita cabuk khuf. Bila tercabuk khuf, kita tercabuk ataupun memang cari koyok sampai ke nampak kaki lubang, nampak kaki, maka batal sapu. Dia bukan batal wuduk, batal sapu. Jadi apabila sebut kata batal sapu, kalau dia masih lagi berwuduk, dia tidak berhadas, yang mana wuduk tersebut dia ambil masa dia pakai khuf dan disapu di atas khuf, atau dipanggil wudu'il mashi. Maka cara dia adalah cukup hanya basuh kaki saja. Cukup basuh kaki saja tanpa perlu mengambil wuduk semula. Walau bagaimanapun hak yang lebih afdal adalah ambil wuduk semula, kerana di sana ada pandangan yang mengatakan bahawasanya batal wuduk. Hak yang paling afdal adalah ambil wuduk semula. Cuma kalau tidak ambil wuduk semula sekalipun, cukup dia membasuh kedua kaki. Jadi seterusnya babu asbabil hadath, bab pada menyatakan sebab-sebab hadath. Dia hadath dia terbagi kepada dua. Hak tu dia ada tulis bab gitu, ada tak? Bab tak ada. Tak ada tulis babu asbabil hadath. Ada. 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 Ada tajuk dia, okey. Jadi hadath dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya hadath kecil, yang keduanya hadath besar. Hadath kecil ni adalah al-hadathul asghar ma aujaba al-wudu, wal akbaru ma aujaba al-ghusl. Dalam kitab matang Safinatun Najah sebut al-asgharu ma aujaba al-wudu wal akbaru ma aujaba al-ghusla.
Hadas kecil adalah perkara yang mewajibkan wudu. Manakala hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Sekarang ni babu asbabil hadas. Bab pada menjelaskan sebab-sebab hadas. Mungkin hadas kecil, mungkin hadas besar. Tetapi yang dimaksud dengan hadas di sini adalah hadas kecil, bukan hadas besar. Dan kita kena ingat kaedah. Kena ingat kaedah penggunaan ulama fiqh. Apabila ulama fiqh itlaqkan hadas tanpa mengkaitkan hadas kecil ataupun hadas besar, maka dia merujuk kepada hadas kecil. Ulama fiqh apabila diitlaq, apabila itlaq menyebut sesuatu lafaz secara mutlak tanpa mengkaitkan lafaz tersebut. Babu asbabil hadas, dia tak kata al hadatsil asghar, al hadatsil akbar, diitlaq, maka dia merujuk kepada hadas dia hadas kecil. Mata utliqal hadas, manakala diitlaqkan hadas, maka dia kembali kepada hadas kecil. Baik, jadi bermakna kita nak bincang ni adalah sebab-sebab hadas kecil. Wahia arba'ah, dan iaitu hadas kecil ada 4, ataupun sebab-sebab hadas kecil ada 4. Di hadas ni adalah amrun i'tibari, suatu benda yang diambil kira oleh syarak, yang ada pada anggota tertentu. Yang mana apabila ada dia, maka ketika tu menghalang dia melakukan beberapa perkara yang dihalang oleh syarak, antaranya sembahyang, puasa. Nanti kita puasa pula silap. Tak ada wuduk puasa silap orang kita. Silap. Sembahyang, benda tawaf. Laju sangat. Silap. Wahya, dan itu asbabul hadas arba'ah, ada 4. Ahaduha, satu daripada 4. Yang pertamanya adalah al-khariju min qubulin au duburin. Hak yang keluar daripada qubul ataupun dubur. Qubul ni bahagian depan, dubur bahagian belakang. Itu maksud. Dia qubul ni jelas lah kemaluan depan, dubur belakang. Orang Arab dia guna perkataan qubul dan dubur ni, dia guna kalimah hak yang cukup sopan. Faham? Dia cukup kalimah yang cukup sopan ni. Dia tidak pergi kepada benda tu terus. Kan? Kita mana burung? Kalau kita sopan tu. Sopan sikit. Kalau burung. Ke tak sopan ni? Tapi kalau tobik barang tu terus, tak sopan mana? Dia ni bahasa sopan ni, qubul depan, dubur belakang. Dubur makna belakang, kemudian. Kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, usika ya Mu'ad la tada'anna dubura kulli salatin. Mu jangan tinggal dubura kulli salat. Mana dubur? Belakang, selepas. Belakang. Baik. Jadi qubul dan atau dubur. Hak yang keluar daripada qubul ataupun dubur. Ada setengah kitab dia kata benda yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Cuma sebenarnya ulama bincang tu mana hak yang lebih tepat. Ibarat dengan al-khariju min qubulin au duburin ataupun al-khariju min ahadis sabilain. Ulama kata hak yang lebih tepat adalah min qubulin au duburin. Hak tu yang lebih tepat. Manakala min ahadis sabilain tidak tepat mana? Sebab dia. Sebab orang lelaki memang ada 2 jalan, tapi orang perempuan bukan ada 2 jalan, ada 3. Sebab farak perempuan dia ada 2 lubang. Lubang kencing lain daripada satu lagi lubang. Jadi itu dibincang oleh ulama. Dan kedua-dua lubang tersebut ia membatalkan wudu. Keluar sesuatu. Sebab itulah hak yang lebih tepat adalah min qubulin au duburin. Ini dibincang oleh ulama cara penggunaan ayat dalam kita nak khabar hukum. Al-kharij bukanlah salah min ahadis sabilain. Kita pun faham, cuma penggunaan ayat yang lebih tepat. Yang keluar daripada qubul ataupun dubur. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Au thuqbatin tahta as-surrati ma'an sidadil makhrajil mu'tad. Dia gini. Sekarang ni ada sebahagian daripada orang, nasallallahu salamata wal afiyah, Allah Taala uji dia guna ujian yang cukup berat. Yang mana ada kawasan perut dia ni ada lubang. Hak yang daripada lubang tersebut keluar najis. Keluar air kecing ke, keluar tahi ke. Kita jelas, kalau air kecing keluar melalui kemaluan, qubul, batal wudu. Kalau najis keluar melalui dubur, batal wudu. Sekarang ni kalulah najis ataupun air kecing keluar daripada lubang yang ada pada perut. Adakah batal wudu ataupun tidak? Okey, nampak kan?
Maka dalam masalah ni, anda buat kesimpulan lalu lah, mudah untuk mudah sikit. Dalam masalah ni, ulama mazhab Imam Syafi'i dikata dibahagi dua dulu. Dibahagi kan? Dia bahagi perut kita daripada pusat ke bawah, daripada pusat ke atas. Kalau gini, bawah pusat ke bawah, lepas tu pusat ke atas. Kita buat hak yang lebih tepat gitu. Ni pusat, bawah pusat ke bawah, lepas tu daripada pusat ke atas. Okey, maksud dia gitu. Kalau lubang saat ni tu berada bawah pusat ke bawah, maka hak yang keluar daripada lubang tersebut kadang-kadang ia membatalkan wuduk, kadang-kadang tidak. Bilakah ia membatalkan wuduk? Sekiranya lubang asli dia tersumbat. Kita boleh faham? Lubang asal dia tersumbat. Ada lubang hak yang lain, yang mana lubang yang lain saat itu mengeluarkan najis yang sama hak yang keluar melalui lubang asal. Sedangkan lubang hak yang lain saat itu berada di bawah, pusat ke bawah, maka ia mengambil hukum lubang yang asal, ia membatalkan wuduk. Jelas? Syarat benda tersumbat lubang asal. Manakala jika tidak tersumbat lubang asal tubik macam biasa. Manakala lubang hak yang berada di perut saat itu tubik juga, maka wuduk tidak terbatal dengan keluar sesuatu daripada lubang hak yang berada di perut, kerana lubang asal masih lagi berfungsi. Jelas? Dua dah situ kan? Yang ketiga, lubang keluar saat itu daripada lubang yang berada di atas pusat ke atas, maka ia tidak membatalkan wuduk, kerana ia sama dengan muntah. Sekarang ni keluar najis melalui dubur, batal wuduk. Tapi kalau muntah batal wuduk, tidak batal wuduk. Faham? Jadi ulama cuba mengambil hukum hak yang keluar daripada bahagian atas daripada pusat dan disamakan hukum dengan muntah, maka ia tidak membatalkan wuduk. Okey, ini masalah dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita, menjaga kesihatan kita, mengurniakan kepada kita kesihatan yang berkekadang, insya-Allah. Au thuqbatin tahta surrati, ataupun lubang di bawah pusat. Di bawah pusat, lubang di bawah pusat. Pusat, lepas tu di bawah. Ma'an sidadil makhrajil mu'tad, serta tersumbat makhraj, tempat keluar hak yang kebiasaan, mu'tad yang beradab, yang kebiasaan. Okey, hak yang keluar daripada kubul atau dubur, dua. Ataupun keluar daripada satu lubang yang berada di bawah pusat, tapi kena syarat, kena tertutup. Tempat keluar hak yang hak yang biasa tu, kubur dan dubur saat itu tertutup, maka ia membatalkan wuduk. Ainan aw riha, hak yang keluar saat itu, sawa'un kana ainan aw riha. Gitulah takdir dia. Ainan jadi khabar bagi kana yang dihadaf. Ai sawa'un kana ainan aw riha. Sama sahaja adalah yang keluar saat itu ain, za, jirim sesuatu, aw riha ataupun angin. Keluar angin. Kalau kok dubur tu jelaslah angin batal wuduk. Cuma dia ada selagi angin keluar melalui kubul. Biasanya berlaku kepada orang puang. Adakah ia membatalkan wuduk ataupun tidak? Di sini sebenarnya kalau kita tengok kepada pandangan-pandangan ulama fiqh berbeza pandangan sebenarnya. Kentut perempuan, kentut farad, adakah ia membatalkan wuduk ataupun tidak? Ulama fiqh berbeza pandangan. Mazhab Imam Syafi'i, ia membatalkan wuduk. Kentut farad ia membatalkan wuduk, kerana di sana ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut secara mutlak. La wudu'a illa min sautin wa rihin. Tidak ada wuduk melainkan daripada saut, suara, warihin dan angin. Secara mutlak, sama ada daripada kubul ataupun dubur. Tak ada, jelas. Maka ia membatalkan wuduk. Dah ni sedawa terbit angin kau, ia tak batal wuduk. Kerana muntah tak batal wuduk. Jelas kan? Baik, kira hak yang bawah saja. Sebab mazhab Imam Syafi'i, kentut perempuan ia membatalkan wuduk. Dan ada orang puang ni, dia mengalami kentut farak kerak. Maksudnya dalam seminit tu ada. Jadi kalau batal wuduk, gok pakai nak semayang, tak ada waktu hak yang boleh dia nak semayang, tak ada ruang. Maksudnya ada sokmo, ketuk sokmo.
maka hukum dia adalah seperti daimul hadath. Hukum dia adalah perempuan yang berkekalan hadas. Maksudnya dimaafkan untuk dia. Tapi ada syarat-syarat dia, mesti dia kena berwuduk selepas daripada masuk waktu, mesti dia kena jaga mualak. Baik, sebenarnya mudah je, bukan payah. Seterusnya, mu'tadan aw nadira, ai sawa'un kana mu'tadan aw nadira. Sama sahaja hak yang keluar saat itu mu'tadan, yang biasa keluar. Biasa keluar kita tahulah. Aw nadira atau hak yang jarang keluar, cacing, batu. Benda lagi hak yang jarang keluar. Darah. Darah daripada punggung jarang keluar. Kalau darah daripada kemaluan perempuan tu, hak tu biasalah. Tak kira lah hak yang biasa kau jarang keluar, batal belaka. Contoh kadudatin, seperti dudah ulat. Cakap kita cacing lah. Wahasatin, batu. Keluar. Hak tu jarang keluar, batal juga. Illal mani, malaikat mani. Mani tak batal wuduk. Mazhab Imam Syafi'i, mani tidak batal wuduk. Kerana mani ni adalah apabila keluar dia menyebabkan wajib benda, perkara hak yang lebih besar. Keluar mani mewajibkan mandi, maka tidak wajib dia berwuduk dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya dia tidak membatalkan wuduk, wajib dia mandi sahaja. Tapi tak boleh nak semayang. Bukan kata boleh semayang. Kalau keluar mani kau dah wuduk dah batal, maka semayang dulu lah. Mandi pagi esok. Sebab mimpi di antara maghrib dengan isyak. Jadi bangun tu, yalah, pakai mayang sebab tak batal lagi. Mimpi tidur congok lah. Jangan tidur netang itu batal agak wuduk. Ni tidur congok nanti dia akan cerita lagi. Jadi pakai boleh mayang dulu lah, mandi esok lah. Sebab wuduk tak batal. Tak boleh. Sebab di antara syarat asal semayang mesti kena suci daripada hadas besar. Dia faedah benda, tak batal wuduk. Sedangkan nak buat ibadat kau. Faedah benda. Dia ada faedah sebenarnya. Faedahnya adalah, kita apabila kita mandi wajib, lepas daripada mandi wajib, kalau kita tidak ambil wuduk sekali pun, menurut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, terangkat dah hadas kecil dan hadas besar. Kita boleh semayang tanpa kita perlu mengambil wuduk. Kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad. Namun di sana ada pandangan yang kedua, mengatakan tidak boleh, mesti tetap kena ambil wuduk juga. Dia mimpi. Jadi bangun mandi wajib. Lepas mandi wajib dah ambil wuduk, terus pergi sembahyang subuh. Boleh ke tak? Boleh, sebab mandi wajib dia mengangkat kedua-dua, hadas kecil dan hadas besar. Baik, ini pandangan mu'tamad. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan lagu mana? Orang yang mandi wajib, setelah daripada mandi wajib mesti kena ambil wuduk juga. Kalau dia tidak berwuduk. Okey, jelas. Nampak tak? Kita sebenarnya kita kabur masalah ni. Ini sebagai tangga kita nak faham masalah ni sebenarnya. Jadi sekarang ni apabila orang tu keluar mani, wajib dia mandi. Sedangkan dia ada wuduk, maka wuduk dia tidak batal kerana keluar mandi. Keluar mani. Dapat faedah dia. Wuduk tak batal sedangkan tak boleh nak sembahyang. Faedah di sini. Dia pergi mandi wajib. Lepas daripada mandi wajib dan dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk ketika mandi, tidak pegang kemaluan pun sama sekali tak ada. Lepas daripada mandi wajib, dia tidak ambil wuduk. Dia terus sembahyang. Maka sepakat ulama mengatakan sah sembahyang ni. Kalau atas pandangan yang mengatakan tidak perlu ambil wuduk, jelas. Atas pandangan yang kedua sekalipun tetap sah kerana wuduk dia ada. Okey, nampak kan? Situ je sebenarnya. Illal mani, malaikat mani. Fa innahu, maka sesungguhnya mani yujibul ghusla, mewajib ia akan mandi. Wala yanqudul wuduk, dan tidak membatal ia akan wuduk. Dah macam mana keluar mani tak batal wuduk? Keluar mani setubuh, dah setubuh kan, setuh dengan orang puang kan, dah tak batal wuduk wan ni. Dia ada kan ni, wa suratu dzalika, dan bentuk demikian itu, rupa permasalahan demikian itu, ayyanama, bahawa tidur ia seseorang, mumakkinan maq'adahu, hal keadaan dia mumakkinan, dia menetapkan akan maq'adnya. Lepas tu fayahtalim, bermimpi. Okey, tidur congok. Orang-orang muda ni nafsu kuat. Orang-orang muda ni makanan bahan daging semua. Madu lagi, daging lagi. Antara maghrib isyak ngatuk sangat, letih sang, tidur congok je. Letih sang. Masa tidur tu ada wuduk. Okey, dah oleh kerana punggung rapat di lantai,
maka tak batal wuduk lah tidur lagu tu. Tiba-tiba mimpi dak setarang, belam-belam tidur congok pun. Oh, mimpi basah dak setarang. Ketika tu wajib dia mandi, tapi wuduk dia tidak batal. Itu masalah dia. Itu bentuk permasalahan ni. Ayyanama mumakkinan maq'adah. Cuma dalam masalah maq'adah ni, dia dia maq'ad. Dia maq'ad ni makna dia tempat duduk. Tu asal maq'ad. Tempat duduk. Okey, ni tempat duduk kita. Lantai ni dipanggil maq'ad. Dia kalau punggung, kebiasaan penggunaan dalam lugah dia tak guna maq'ad, tapi dia guna maq'adah. Kalau punggung. Boleh faham nak faham lugah dulu sebab ni ada kita kena nak faham ibarat apa ni. Jadi sekarang ni penggunaan asal maq'ad adalah tempat duduk. Kan isim makan. Tempat duduk. Tempat duduk kira lantai. Dia tempat duduk kita. Itu asal maq'ad. Isim dia isim makan atau wazan maf'al. Manakala punggung, biasa penggunaan dalam bahasa Arab punggung ni bukan maq'ad, maq'adah. Sebab tu dalam kitab matan Safinatun Najah dia kata ni, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Gitu. Mumakkinin maq'adatahu. Dia ada maq'adah. Pasang dalam kitab matan Safinatun Najah. Maq'adatahu. Dia katakan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Baik. Jadi kita nak faham mana ni perkataan maq'adahu ni. Sebab maq'adahu asal makna lantai. Kalau kita kata maq'adahu lantai, maka kita kena maq'adahu ni kita nasabkan dia kerana cabut haraf khafa. Bagaimana? Ayyanama mumakkinan mim maq'adih. Maf'ulun bih bagi mumakkinan dihadaf. Takdirnya mumakkinan maq'adatahu mim maq'adih. Oh, belik sekali bunyi. Kalau orang nak belajar bahasa Arab dia faham. Bahawa dia tidur. Hal keadaan dia menetapkan papan punggungnya daripada lantai. Papan punggungnya diletakkan di lantai. Okey, boleh faham? Ataupun kita pakai maq'adahu dengan makna punggung. Cuma kita takdir minal ard. Boleh je kok gitu. Kalau kita pakai maq'adahu makna punggung, maka maq'adahu jadi maf'ulun bih bagi mumakkinan. Mumakkinan isim fa'il. Isim fa'il dia beramal. Seperti fa'il, ada maf'ulun bih dia. Mumakkinan maq'adahu. Bahawa dia tidur, hal keadaan dia menetapkan akan papan punggungnya minal ard daripada lantai. Dia letakkan papan punggungnya di lantai. Maksudnya tetap papan punggung di lantai, sekira-kira kalau dia nak membuangkan ataupun dia nak ketuk, mesti dia kena akak sikit punggung dia. Itu maksud dia menetapkan punggung dia di lantai. Ketika dia tidur dalam keadaan begitu, dia tidur dalam keadaan duduk ni, fayahtalim, maka dia berihtilam, mimpi bersetubuh sehingga keluar mani. Ketika ni wuduk dia tidak batal, tapi wajib dia mandi. Au yanzura bi syahwatin fayunzil. Tu. Yanzura atas pada yanama. Ataupun dia memandang, perhati. Perhati orang puang. Perhati orang puang hak seksi. Ataupun tak payah perhati orang puang ni seks lah ni. Tengok hak seksi. Bi syahwatin dengan syahwah. Tiba-tiba fayunzil. Keluar mani dak setarang. Maka ketika tu wuduk dia ada, tapi wajib dia mandi. Wa illa falau jama'a. Wa illa falau jama'a ni payah ni kitab-kitab lama gini ya. Payah ni. Wa illa ni bukan makna melainkan. Wa illa ni adalah benda ringkasan daripada wa illam yakun kadzalika. Tu dia wa in lam yakun kadzalika. Dan jika tidak adalah ia seperti demikian itu. Ataupun wa illam naqul dzalik. Sekiranya kami tak dekat kita ambil ayat mudah. Wa illam yakun kadzalika. Kalau sekiranya tidak begitu, tidak tidur menetapkan papan punggung, lalu dia bermimpi, tidak dia melihat dengan syahwat, akhirnya keluar mani, maka falau ay fala yasihu, maka tidak sah.
Tidak sah kita nak kata wudu ada tapi wajib mandi. Kerana benda? Kerana lau jama'a, sekiranya jima' ya, au nama muttaji'a, ataupun tidur muttaji'a secara iltija'. Mana? Iltija'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, salli qa'ima, fa illam tastati' fa qa'ida, fa illam tastati' fa 'ala jamb. Baik. Ataupun dia tidur saat itu bukan tidur tetap papan punggung, menyenggeng, dia tidur. Jadi muttaji'an menyenggeng dah. Betul tak? Terentang. Tukar. Betul dah. Betul itijak. Itijak mana terentang ke? Dah ingat setarang. Sudah. Ke menyenggeng? Allah Rabbi, dah ingat setarang. Ala qafah baru benda terentang kan? Muttaji'an menyenggeng tau. Sekejap tengok sekejap. Ngatuk kan ni malam ni tak ingat. Iltaja'ah. Mengiring, itu dah mengiring. Mengiring. Dia ala qafahu baru terlentang. Katanya kalau dia tidur mengiring, orang Tanu kata nyanggeng. Nyanggeng kejap, nyanggeng nyanggeng. Mengiring. Fa anzal, tiba-tiba keluar mani. Intaqada, terbatallah ia al-wudu bil lamsi, dengan menyentuh perempuan, wa bin naumi, dan dengan tidur. Tetap batal wudu. Tapi bukan batal wudu kerana keluar mani, tapi batal wudu kerana benda yang lain. Sebab tu dia kena buat mari bentuk hak yang tadi tau, masalah tadi tau. Okey, al-thani, yang kedua antara perkara yang membatalkan wudu ataupun sebab hadas adalah zawalu aqlihi, hilang akalnya. Dia maksud hilang akal adalah hilang tamyiz. Dia akal ni hilang akal bukan mesti gila. Tidur pun dia termasuk dalam hilang akal, hilang tamyiz. Dia tidak boleh buat perbezaan dah. Ada orang tidak mikir dah dan tidur. Sebab kalau orang tidur selok kain pun tak ada masalah. Jangan kabur masa dibangun. Kabur masa bangun marah pula gitu. Bukan kita kata tak ada masalah ni, dia tak marah lah. Tapi daripada sudut haram tu tetap haram, bukan tak ada masalah. Kata tak haram, buat selok kain orang berat ni. Haram tak boleh. Baik. Katanya zawalu aqlihi illa an-nauma, melainkan tidur qa'idan. Seorang saat itu dia duduk mumakkinin maq'adahu minal ard. Sini maq'adahu dengan makna punggung. Mumakkinin maq'adahu minal ardi. Dia meletakkan akang punggungnya. Tapi biasa penggunaan punggung ni bukan maq'ad, kebiasaan. Maq'adah. Baik. Sawa'unir rakibu, sama saja orang hak yang menaiki kenderaan melakukan hal tersebut. Wal mustanadu, dan orang hak yang bersandar. Walau li syai'in law uzila la saqat, walaupun dia bersandar kepada sesuatu, jikalau dihilangkan sesuatu dia akan gugur. Maksudnya kuat jangan disandar. Kalau buat lari benda tu dia akan jatuh. Tapi tetap punggung dia rapat di lantai. Maka kata dia dak batal wuduk dia dengan tidur tersebut. Lepas tu wa ghairuhuma, atas pada ar-rakib. Sawa'unir rakibu, sawa'un khabar muqaddam, ar-rakibu mubtada muakhar. Wal mustanad wa ghairuhuma. Baik. Mustanid ke mustanad? Situ dia baca. Ada baris tak situ? Tak ada. Mustanid tak? Baru tu mustanid. Orang yang menyandar, orang yang bersandar. Manakala mustanad adalah benda yang disandar. Ni belakang ni. Falau nama mumakkinan fazalat al-yatahu, maka jikalau tidurlah ia dalam keadaan dia menetapkan akan papan punggung dia, mumakkinan ay mumakkinan maq'adatahu minal ard, fazalat al-yatahu, maka tiba-tiba hilang ataupun gelincir al-yatahu oleh dua punggungnya, dua monggengnya. Mana mi? Gong. Kang. Biasa kan? Gitu. Terbalik. Terakak punggung. Terakak punggung qablan tibahi, sebelum daripada sedar. Sedar lepas daripada terakak punggung dah. Intaqaba, batal wudu. Kalau sekiranya
Sedar selepas daripada terangkat punggung, batal wudu. Sedar selepas daripada terangkat punggung. Maksudnya terangkat punggung dulu, baru sedar. Sedar rebah dah. Okey, batal wudu. Au ba'dahu, ataupun selepas daripadanya intibah. Jadi masa nak jatuh tu, dia sedar dah. Tapi gi juga. Lembek lagi masa tu. Okey, contoh kan? Maka tak batal. Au ma'ahu, ataupun bersamanya. Masa nak rebah saat ni tu, dia sedar. Belang rebah, belang sedar. Au syakka, ataupun syak. Aku ni sedar selepas ke ataupun sebelum. Ketiga-tiga masalah ni, lagi, tak habis lagi. Au saqatat yaduhu 'alal ard, ataupun jatuh dah tangan dia di atas bumi. Ni dak dia jatuh tangan je. Tidur berat sungguh ni sampai ke jatuh tangan. Kan kita tidur, ni kita nak tahu, kadang-kadang kita pegang dia dan tidur sedar dah depan bawah dah barang dak sedar dah. Perasan kan? Gitu juga tangan kadang-kadang jatuh depan bawah dah. Sebab di sana ada pandangan yang dihikayatkan bahawasanya ataupun ada ulama yang menghikayatkan bahawasanya ada sebahagian daripada ulama mengatakan batal wudu bagi orang yang tangan dia jatuh. Tangan dia jatuh, batal wudu. Kalau lagi tak jatuh tangan, tak batal wudu. Kira kalau jatuh tangan tu, kira tidur ringan. Kalau jatuh tangan, tidur berat. Ada pandangan lagu tu. Aw saqatat yaduhu 'alal ard wa huwa na'imun mumakkinin maq'adahu. Sedangkan dia tidur yang meletakkan tempat papa punggung dia, berapa dah? 4. Tak jawab lagi tau. Yang pertama selepas au ba'dahu, yang keduanya au ma'ahu, yang ketiganya au syak, yang keempat au saqatat yaduhu 'alal ard. Sedangkan kesemua saat itu wahwa naimun muwakkinin maq'adah. Yang kelima au na'as, ataupun dia mengantuk je. Wahwa ghairu muwakkinin, dia tidak menetapkan papa punggung di latang, ngantuk. Memang tidur terletang teguh. Tapi ngantuk je. Dia na'as ni, dia bukanlah maksudnya kalau orang cakap dia masih lagi dengar. Dia masih lagi sedar. Wahwa yasma' wa la yafham. Dia dengar tapi dia tidak faham. Tak faham mana dah. Dengar bukan tak dengar. Dengar tapi tak faham mana dah. Berapa dah? 5. Au syakka, ataupun syak, hal nama au na'as. Adakah dia tidur ataupun dia mengantuk? 6. Au hal nama mumakkinan au ghairu mumakkinin. Ataupun adakah dia tidur tetap papa punggung ataupun tidak tetap, syak. Semua masalah saat itu fala yanqud, maka tidak batal wudu. Allah, banyaknya. Ni cara kita turas ni. Jadi tu payah situ bang. Banyak sangat. Okey, kita ambil sesa. Ya. Sekarang ni. Dia tidur memang papa punggung rapat latah. Hak yang pertama, tiba-tiba terakak punggung dia. Terakak punggung dia. Terakak punggung sebelum daripada dia sedar. Lepas daripada terakak baru dia sedar. Degung bahan atas latar. Kuat pula, latar kayu. Depan orang ramai degung. Baru sedar. Degung tu baru sedar. Okey, batal wudu. Sebab dia sedar selepas daripada terakak dah. Satu masalah. Hak ni batal. Hak yang kedua. Dia sedar terakak punggung selepas daripada sedar. Gitu. Au ba'dahu, selepas daripada sedar. Dia sedar dah baru terakak punggung. Okey. Tak batal wudu. Okey, boleh faham? Sebab masa terakak punggung saat itu dia tidak tidur. Jelas kan? Au ma'ahu, ataupun bersamanya. Bersama sedar. Terakak saat itu sekaligus dengan sedar. Faham? Masa terakak situ sedar, maka tak batal. Sebab dia? Sebab terakak punggung ketika dia tidak tidur. Au syakka, ataupun syak. Syak ni, punggung ni terakak sebelum sedar ke selepas sedar? Kata ulama, tak batal wudu. Sebab dia tak batal wudu kerana dia yakin dia berwudu. Cuma dia syak, adakah berlaku ataupun tidak perkara yang membatal wudu kepada aku, atas diriku. Maka apabila syak perkara tersebut, maka ia tidak membatalkan wudu. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Okey, boleh faham? Au saqatat yaduhu 'alal ard, ataupun tangan dia jatuh di atas bumi, tak batal juga wudu. Tapi syarat mesti dia tidur tetap papa punggung. Sebab apa dia? Sebab bukan kira di tangan, tapi kira di dubur. Okey, boleh faham?
Begitu juga ataupun dia ni mengantuk. Bukan tidur. Maksudnya orang cakap dia dengar tapi tak faham dah. Agik-agik. Orang kata kan. Agik-agik. Benda aku dengar mu cakap tapi aku tak faham. Bolok kali ni. Dak dia nak mikir dah. Maka dia tak. Benda. Tak batal lagi. Wudu. Okey. Ataupun dia syok. Aku tidur ke aku ngantuk. Aku agik-agik je saat ni. Syok Maka tak batal juga wudu. Sebab benda. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Ataupun dia syok. Aku tidur ni rapat apa punggung ataupun tidak. Tak batal juga wudu. Sebab al-yaqin la yuzalu bisyak. Okey, habis. Al-thalith, yang ketiga. Perkara sebab yang membatalkan wudu yang ketiga adalah iltiqa'u syai'in. Wa inqal. Bertemu sesuatu. Wa inqal, sekalipun sedikit. In dil ghayah. Sekalipun sikit. Sekalipun sikit ialah ia syai'. Sikit je. Bertemu syai'. Syai' ni min basyaratai rajulin wa mur'atin, daripada dua kulit. Dia basyaratai adalah musanna. Asalnya basyaratain. Apabila idhafah maka hadaf nu. Dia kaedahnya mudhaf. Kalau dia musanna jamak mudzakkar salim, apabila dia diidhafahkan maka kena hadaf nu. Itu kaedah dia. Dalam matang alfiyah dikatakan nunan talil i'raba aw tanwina mimma tudhifu hdhif katurisina. Dia kata disebut nun yang mengikut akan i'rab ataupun tanwin daripada mudhaf, daripada mudhaf. Ini kita terjemah mudahlah. Jadi nun yang ada pada mudhaf atau tanwin yang ada pada mudhaf mungkin kena hadaf ketika idhafah. Ketika idhafah kena hadaf. Seperti tur saina, asalnya turun, tapi apabila kita idhafah tur kepada saina maka hadaf tanwin. Begitu juga nun dihadafkan. Biasanya asal dari mana? Basyaratain. Basyarah, basyaratain. Rajulun, rajulain. Basyarah, basyaratain. Bila idhafah, buang nun. Daripada dua kulit laki-laki dan perempuan. Kalau kulit dengan gigi, tak batal. Kulit dengan kuku, tak batal. Kulit dengan rambut, tak batal. Kulit dengan kulit batal. Lelaki dan perempuan ajnabiyain, yang ajnabi kedua-duanya. Maksudnya tidak ada hubungan mahram. Tu yang ajnabi maksud tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram maka tak batal. Walau bi ghairi syahwah, walaupun tidak ada syahwah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada syahwah ke atau tak ada syahwah, tak kira. Sebab persentuhan tu ada madhinnatus syahwah, walaupun tak ada syahwah. Sebab dia tempat sangkaan timbulnya syahwah, walaupun tidak ada syahwah. Masa menyentuh. Tapi kalau mazhab Hambali dengan Maliki disyaratkan ada syahwah, baru batal wudu. Seterusnya wa qasdin, dan walaupun tanpa ada qasad. Wa qasdin atas pada syahwah, walau bi ghairi qasdin, law lil ghayah, walaupun tak ada qasad, tak sengaja tersentuh, batal juga. Sama ada orang yang menyentuh ataupun orang yang disentuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i pandangan mu'tamad, al-lamis dengan al-malmus kedua-duanya batal. Tapi di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, hak yang batal al-lamis sahaja, al-malmus tak batal. Orang yang disentuh tak batal. Hak yang batal adalah orang yang menyentuh. Hatta lisani wal ashalli waz zaid, sehingga lidah batal juga. Setuh lidah. Pergi setuh lidah orang puang batal. Lidah bini orang puang lain tak kena pergi setuh ikut dang. Tapi mungkin boleh, mungkin terjadi. Ada sebahagian orang hak yang nak kena seteruk ni, dia lidah dia tarik masuk ke dalam. Orang tua kata kalau merasa lidah masuk ke dalam, tarik, tubik pegang. Jadi tengok dia Taylor dah, pergi pegang tarik lidah dia tubik dua. Mungkin boleh lah gitu. Walaupun orang lain. Wal ashal, lumpuh. Maksudnya anggota tidak berfungsi dah. Wazaid, lebih. Tengok ni jari dia ada nang. Dia pegang jari hak yang kenang, rasa lembek je, batal tak. Illa sinnan, menaikkan sin, gigi. Wa dhufran, kuku. Wa sya'ran, rambut, bulu masuklah. Wa udwan maqtu'a, dan anggota yang terpotong. Jadi orang puang aksiden, nasallallahu salamata wal afiyah, cabut kaki. Jadi Ustaz Ami akak kaki je. Belah-belah nak pergi jadi tu imam tu akak kaki. Gitu. Tak tepi jalan. Sebagai contoh, nasallallahu salamata wal afiyah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi tak batal wudu. Katanya wayang qudu harimun wa mayyitun, dan batal orang tua, mayat batal. Mayat batal, tu mayat batal, orang tua batal. La mahram, tidaklah mahram. Mahram tak batal. Wa tiflun, kanak-kanak.
la yushtaha fil adati, yang tidak diingini pada adat kebiasaannya, belum sampai kepada hak syahwah budak ni maka tak batal. Okey, kalau katanya falau syakka, sekiranya syok, hal lamasa mar'atan am rajula, adakah dia menyentuh seorang perempuan atau seorang lelaki, au sya'ran au basyarah, ataupun aku sentuh rambut ke ataupun kulit saat ni, au ajnabiyatan au mahramah, aku sentuh perempuan ajnabi ke ataupun perempuan mahram, mak aku ke orang lain saat ni aku sentuh, sebab pakai pudah belaka. Sebab ana dulu masa Umi Ana pakai budah sejak kecil lagi kan. Maksudnya Umi Ana dia pakai budah semua. Kadang-kadang dia pergi kat kawan-kawan kita tukar. Hak mana Umi kita, hak mana benda kawan dia. Hak tu tak apa lagi, mak dah marah kalau tukar. Sebab kita kecil lagi, takut obsor ni tukar bini dengan orang lain. Selok tu. Mai pakai budah. Nak ajak bini balik, ni ajak orang lain. Bini duk berhati jauh. Selok memang selok kena pergi beli mah dulu pujuk. Silap langkah. Allah. Terawak gitu kali tadi. Hak tu au mahraman lam yanqub. Tidak batal wuduk dia. Tak batal sebab syak kan. Syak tak batal sebab al-yaqin la yuzalu bisyak. Okey, ar-rabi' yang keempat adalah massu farjil adami. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nyai siapa ni? Aimin Yunus.